Jadi first thing first, kita masukkan dekat your channel. Okay, masuk your channel ni dan customize. Okay, customize channel anda sendiri. Okay, customize. Tekan saja customize. So macam mana coach buat header semua sekali tu ya? Dia ada 3 benda yang anda perlu buat. Yang pertama layout, yang kedua branding, yang ketiga basic info. Ni anda boleh go through sendirilah. Sangat-sangat senang sebenarnya. Anda boleh spotlightkan video bila orang masuk ke channel anda, apa video yang dia nak kena tonton. Kalau saya buat coaching, saya sangat advance di sini letak video corporate lah. Masuk video, orang masuk ke dalam channel kita, dia terus nampak video corporate kita atau video promo kita. Ni. Okay, dan dia ada video featured. Featured ni for returning subscribers. Orang tu datang kali kedua, apa pula dia nampak? Dia dah tak nampak yang pertama, dia nampak yang kedua pula. Dan ada lagi lah section-section yang kita boleh sediakan lah dalam kita punya customization kita ni. Dan bahagian kedua, branding, yang di sinilah anda masukkan gambar anda masukkan banner anda, dan anda juga boleh buat watermark kepada video anda tu. Bila orang download, gambar anda ada dalam video tersebut. Tu watermark untuk apa? Kadang-kadang trainer ke founder ke dia sayang kepada brand dia kan, orang duk download, duk copy lah. Jadi YouTube menyediakan video watermark macam itulah untuk membolehkan kita jaga kita punya intellectual property kita. Tapi kalau dah kata orang pandai edit jugalah kan, tak apalah nak buat macam mana, tapi sekurang-kurangnya kita berjaya mengurangkan manipulasi video kita tu. Dan banner image saya terangkan tadi, kita pergi kat Canva. Okay, tuan-tuan dan puan-puan juga mesti pandai Canva untuk buat editing dan cari YouTube channel art. Ni dalam YouTube channel art ni macam-macam design yang anda boleh jumpa. Contohnya anda ambil design apa-apalah kan. Contohnya saya buka dekat sini. Okey, contohnya saya fotografer dan saya letak Coach Zul. Contoh, let's say lah kan. Letak Coach Zul macam tu dan terus boleh download. So bila anda download, buka anda punya channel anda sendiri, masukkan dalam branding anda dekat sini. Tukarlah banner anda, nak tukar sebulan sekali ke, hari-hari ke, ikutlah untuk yang ini. Yang ketiga, basic info ni anda punya brand lah, apa yang anda lakukan, dan channel URL anda di sini anda boleh copy. Dan macam mana nak ada custom URL sendiri ya, macam coach ni, anda perlu ada sekurang-kurangnya 100 subscribers terawal. Okey, rasanya sampai situ dulu coach Amel untuk soalan tadi. Jelas tak yang lain-lain? Siapa rasa clear? Yang itu dia rasa macam okey coach, jawab okey coach kan, takut-takut tak clear. Nanti boleh tengok balik, nanti boleh check balik dan perbetulkan baliklah brand ke, layout ke, ataupun siapa yang baru tahu mungkin komen, oh macam tu, cuba komen. Coach nak tahu sikit. Oh macam tu. Oh macam tu maksudnya anda belajar sesuatu lah. Coach sendiri pun rasa tenang lah jika anda komen benda-benda macam tu kan. Oh kisahnya, boleh. Oh kisahnya pun boleh. Oh macam tu, maksudnya ramai juga yang baru tahu ni. Mana Coach Amel? Coach? Saya masih di sini. Jangan risau. Ada. Bagi laluan. Bagi laluan. Okey Coach. Rasa okey tak tadi Coach? Penerangan tadi. Okey, tertib. Kita tak nak panjang-panjang benda ni sebab mereka kena join kelas satu hari belajar YouTube Mel. Kalau belajar sekalian teknikal lah kan. Cuma kita bagi short ni supaya habis kelas ni terus boleh praktiskan. Terus praktik. InsyaAllah. Benda senang je ni kan. Betul insyaAllah. Jadi Coach Zul, kita ada soalan ketiga dan keempat. Tapi ketiga keempat ni adakah saya yang akan cover Coach Zul? Okey. Soalan berikutnya sekejap kita cuba nak tengok dulu. Okey, ada soalan daripada mereka tak? Macam mana nak masukkan thumbnail? Oh ya, yeah. Ada orang Mel dia tanya kalau dah buat posting, macam mana nak letak thumbnail? Thumbnail tu maksudnya bila kita ada video, senarai video ni, macam mana nak masukkan muka surat ke depan tu. Ni. Dan kita memang boleh edit anytime. Apa video-video kita boleh edit. Ni contohnya kita nak upload thumbnail, sama juga anda boleh gunakan Canva lagi sekali dan cari YouTube thumbnail. YouTube thumbnail.
Okay, THUM. Oh, ni YouTube thumbnail. Anda boleh jadikan anda punya YouTube anda segempak-gempak YouTube. Sama macam YouTubers yang lain bila anda menggunakan thumbnail. Letak cantik-cantik. Kalau ada masa memang kena letak, guys. Kalau letak ni dia menyumbang kepada call to action lebih dahsyat, lebih drastik, lebih tinggi. Dan jika anda ada masa untuk buat editing, salin ya guys, salin. Yang ini penting. Okay, yang ini masukkan anda punya headline dia dan letakkan hashtag dia. Letakkan 3 hashtag utama anda. Contohnya ni apa ni? Tutorial. Okay. Hashtag tutorial. Tu hashtag pertama, guys. Hashtag kedua, anda fikirkan anda punya brand. Contohnya wafer, coklat. Dan hashtag ketiga anda, mungkin anda punya brand anda. Contohlah tutorial, hashtag wafer coklat, hashtag kozol. Dan anda buatlah apa-apa penulisan dekat sini, bla 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 bla. Dan katakan anda contohnya nak masukkan sale sekali kan, untuk tempahan, boleh hubungi sekian. Kemudian tekan save. Jadi ini anda boleh adakan anda punya brand anda dan identiti anda sendirilah. Tu cerita ya. Okay? Coach harap menjawab sedikit sebanyak dalam masa yang indah ni. Okey, baik. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita tanya pada Coach Syamil lah kan. Apa maksud ni? Apa dia tanya ni? Apa maksud kena strike? Kena strike. Tak faham ya. Kena strike ni maksudnya before this adalah orang-orang yang mengajar YouTube, saya percaya 2-3 tahun lepas, dia copy konten orang lain. Lepas tu orang tu claim copyright. So sebab tu dia kena strike. Memang kena strike lah kalau copyright tu. Okey, Coach Syamil, alang-alang Coach Syamil sebut konten tadi tu. Sebenarnya kalau dalam YouTube ni, apa benda konten yang relevan lah kalau kita kata dalam sudut keusahawanan ke, apa kita buat bisnes sekarang ni ke. So macam mana nak pilih konten-konten tu? Silakan Coach. Okay, good question daripada Coach Zul. Okay. Alang-alang kan? Alang-alang. Okay, tentang konten kita cerita tentang konten. Jadi kali ni saya nak masuk cerita sikit tentang konten. Okay, saya tanya you guys lah. Korang rasa kan, ataupun bukanlah, saya bukan korang rasa lah, apa konten yang anda semua buat dekat YouTube sebenarnya? Boleh tak komen sikit? Apa konten yang anda buat atau apa komen yang anda rasa, apa konten yang anda rasa berkesan dekat YouTube? Boleh tak letak? Saya nak tengok sikit. Saya tengok betul ke, salah ke, ada idea. Apa idea konten? Menyanyi. Cerita seram, travelog. Okay, dia producer music, patutlah. Product knowledge, cerita seram, konten dia. Review laptop, travelog. Gaming gaming pun ada. Memasak, cara nak memasak. Okay, good. Drama pendek. Macam-macam DIY, makeup, prank, travel, gaming, tunjuk cara pemasaran dan sebagainya. Cara merompak tu, Mel. Okey, pertama sekali balik kita cerita tentang konten kan. Okey, saya nak masuk dalam sedikit mengenai Google. Okey. Bila kita cerita tentang Google ni kan, YouTube ni adalah under Google. Okey. YouTube ni you bayang dia mungkin akan menggunakan algoritma yang sama dengan Google. Okey, bila anda pergi Google, apa yang anda cari? Kita pergi Google untuk kita selesaikan masalah kita, betul tak? Contoh kita cari, pelamin rumah, cara resepi untuk masak sambal hitam, cara untuk baiki basikal, basikal A compare to basikal Y, apa yang bagus, mana lagi bagus, Garmin 245 dengan Garmin 745, comparison. Kita akan type semua benda tu, betul tak, dekat Google. Sama juga konten yang bagus dekat YouTube adalah apa saja konten yang boleh menyebabkan anda mudah dicari oleh orang dan anda menyelesaikan masalah orang ataupun anda memberi nilai tambah kepada orang lain, kepada orang yang cari. Sebab bila anda, tadi kita akan masuk dekat topik nombor 5 bila anda nak monetize. Monetize ni maksudnya anda nak jadikan YouTube channel anda tu boleh menghasilkan duit. Bila anda nak jadikan YouTube channel anda tu boleh menghasilkan duit, dekat dalam Google Ads dia akan segmentkan
audience anda menggunakan beberapa jenis audience. Salah satu audience adalah affinity audience. Ada audience lain kita panggil in-market audience. Ada juga kita panggil customer match audience dan juga similar audience. Jadi audience ni bila diorang jalankan iklan dekat Google Ads nanti dan iklan Google Ads tu akan muncul dekat YouTube. Tetapi mereka akan tangkap berdasarkan jenis video anda. Okay, saya ulang sorry kalau benda ni terlalu teknikal. Okay, contohlah kan. Saya sentuh satu jenis audience dekat dalam Google Ads. Satu jenis audience kita panggil in-market audience. In-market audience ni maksudnya Google akan cari siapa orang-orang yang tengah research tentang certain benda. Contoh anda tengah research pasal renovation rumah. Okay, jadi anda akan pergi pasal house concept, anda akan pergi pasal landscape, anda akan pergi cara macam mana nak pasang pagar, anda akan pergi itu, anda pergi ini. Jadi Google akan capture anda sebagai anda ni adalah audience yang in-market audience yang tengah search mengenai hal-hal renovation rumah. Jadi saya bagi contoh. Saya sendiri adalah orang yang menjual pagar rumah dan juga owning rumah untuk orang-orang yang buat renovation. So, untuk saya capture audience ni, saya perlu buat content yang memberi value dan juga nilai tambah kepada target audience saya. Sama juga dengan anda. Okay, lepas ni saya tunjuk contoh. Sama juga dengan anda. Cuba fikirkan apakah perkara-perkara yang bila orang tengok video tu, dia akan rasa benda tu bernilai untuk anda. Ini sebagai usahawan, sebagai kita perniagaan, bukan sebagai kita as a normal person. Kalau anda artis, anda akan tengoklah, anda akan buat pasal anda punya video-video yang menghappykan follower anda, memberi nyanyian sikit ke follower. Kalau anda buat pasal barang baby, anda akan share konten macam mana cara nak jaga baby. Anda kena cari satu konten yang bernilai di mata audience anda, di mata orang yang nak mencari anda. Okey, saya kongsikan beberapa benda. Okey, kita kongsikan beberapa benda. Okey, contoh, kita ambil contoh Coach Zul sendiri. Okey, sekejap. Ini adalah, nampak tak kabur saya punya skrin? Boleh komen tak kabur ataupun tak? Okey, clear man. Clear Okey. Jadi tengok kalau macam Coach Zul, dia banyak buat konten-konten untuk target kepada peserta sebelum dan juga selepas. Yang mana ini akan capture perkara-perkara yang menarik untuk usahawan-usahawan. Ini satu contoh. Okay. Yang kedua, konten-konten apa lagi yang bagus? Okay, saya ambil beberapa contoh. Okay. Satu contoh konten lain. Okay. Dekat YouTube ni kan, ada satu mamat ni nama dia Ali Abdal. Dia ni ada buat satu benda nama dia Part-Time YouTuber Academy. Dia sharing konten-konten macam mana untuk mantapkan anda punya YouTube. Macam mana nak belajar YouTube. Apa yang best dekat YouTube. Tapi nak join course dia ni mahal. Lebih kurang $9,000 ke $12,000 macam tu lah. Jadi anda boleh tengok juga dekat sini. Okay. Atau macam saya cakap tadi, sebelum tadi. Saya tunjuk contoh lagi. Ini adalah... Okay. Ini adalah contoh yang saya buat sendiri. Okay. Jadi bila audience saya, contoh saya jual pagar rumah, saya jual owning rumah dan sebagainya. Jadi konten-konten saya akan berkonsepkan bagaimana untuk memudahkan mereka untuk panggil saya datang rumah. Saya akan ajar mereka bagaimana nak ukur gate rumah. Kita contoh Okay, boleh tengok Saya sharing contoh macam fencing ni. Okay, tengok rumah ni ada banyak fencing. Dan selamat sejahtera, kami daripada Abang Besi. Hari ini kita nak tunjuk macam mana korang nak ukur fencing dekat rumah korang. Maksudnya kalau ada fencing, contoh macam fencing ni. Okay, tengok rumah ni ada banyak fencing kan. Ini mungkin rumah anda. So, setiap fencing ni, dia mempunyai ukuran-ukuran yang berlainan. Jangan tangkap muat je. Jadi, senang je ukuran dia. Letak dekat batu sana, dan tarik ke batu sini. Untuk 105, lebih kurang. Okay. Untuk tinggi, anda tak perlu nak ukur lagi. Ukur saja untuk panjang setiap railing. Tinggi nanti kita akan standardiskan sama ada mengikut tembok. Okay, mengikut tembok. 3 kaki hingga ke 3 kaki setengah. Itu sahaja. Jadi untuk ukur railing ni, kirakan berapa kuantiti railing, setiap railing panjang dia berapa, totalkan berapa panjang railing
dan bagi tahu pada tukang besi untuk dia quotekan harga. Itu saja cara untuk korang ni. Terima kasih kerana menonton Abang Besi. Sehingga berjumpa lagi. Tunggu apa lagi? Layari abangbus.com dan miliki gate dan awning rumah idaman anda sekarang. Abang Bus, Steelwork Expert. Jadi itu satu contoh itu satu contoh konten yang anda boleh masuk. Anda bagi tahu mereka apa yang diorang boleh buat sebelum dia panggil anda. Ataupun anda bagi tahu dia macam mana cara nak guna bla bla bla. Okey. Konten kedua yang anda mungkin boleh buat adalah, saya tunjuk contoh lagi, adalah credibility ataupun gambar-gambar testimoni customer yang dah pernah ambil dengan anda. Benda ni akan bina credibility juga yang menyebabkan nampak macam anda ni dah lama dekat dalam market dan anda betul-betul faham audience ataupun market anda. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga orang kalau buat gaming ataupun kalau buat sendiri punya konten, dia akan mula untuk buat live, dia akan bila dah sampai 1,000 orang anda boleh buat live. Okay. Bila dah sampai certain level anda dah boleh monetize. Jadi bergantung kepada level anda dekat dalam YouTube tu, anda boleh tentukan konten apa yang anda nak buat. Kalau boleh dekat YouTube ni akan banyak sharing konten-konten yang menyelesaikan masalah orang, konten-konten comparison, konten-konten DIY, konten-konten yang menjentik hati supaya diorang ni akan tonton kita macam kita tonton TV. Kalau boleh setiap minggu keluar 2 video yang menyebabkan dia setiap minggu kena datang kita punya juga. Okey, jadi itu antara sharing konten yang saya boleh kongsikan. Cantik lah Coach Amel. Boleh saya tambah soalan? Silakan. Nampak ada soalan tu. Macam mana Coach Amel edit tajuk tu kan? Dia keluar tajuk, kemudian endingnya edit dulu ke video tu pun edit dalam YouTube? Silakan Coach. Okey, saya edit guna Canva je. Guna Canva. Guna Canva saja. Segala jawapan hanya di Canva. Jadi rasa kena buat kelas Canva pula lepas ni. Siapa nak belajar guys? Siapa nak belajar? Saya edit video di Canva saja. Oh, nampak macam biasa je Canva ni. Okey, Coach Amel, kita juga macam trigger ayat macam Coach Amel kan buat marketing sekali kan dekat YouTube. Dan sah-sahlah bila orang search nak owning rumah, nak ukur, macam mana SEO itu terbentuk? Bila orang search, jumpa dengan kita, itu juga di antara satu marketing yang mungkin ramai usahawan nak tahu, macam mana SEO tu boleh terbentuk? Silakan Coach. Okay, good question daripada Coach Zul. Dan question ni juga saya akan jawab dengan contoh terus. Okay, pertama sekali bila kita cerita tentang SEO SEO ni anda kena faham, ianya maksudnya adalah search engine optimization. Maksudnya sama ada kita gunakan Yahoo, sama ada kita gunakan Google ataupun sama ada kita gunakan Bing, kita nak tahu apakah keyword-keyword yang akan menyebabkan orang cari kita. Bila orang cari kita, apakah keyword yang dia cari? Itu nombor satu. Nombor dua, kita nak tengok adakah keyword-keyword tersebut ada challenger ataupun tak ada. Kita nak kena tahu ada challenger ke tak ada keyword tu. Dan yang ketiga, barulah kita masukkan keyword-keyword tersebut dekat dalam kita punya video untuk ranking kita naik ke atas. Okay, saya tunjuk contoh terus. Okay, kita tunjuk kita buka Google Chrome . Okay, macam saya akan, saya ada beberapa bisnes tapi saya tunjuk salah satu bisnes saya saja. Contoh, saya cari cara ukur grill rumah. Okey. Jadi, kalau anda nak tahu bagus ke tak ataupun ada peluang ke tak anda punya ni, anda type dulu dekat Google, cara ukur grill rumah. Contoh, itu keyword yang saya pilih. Jadi, bila saya tengok dekat Google, yang paling tinggi adalah YouTube. Okey. 3 bulan lepas, Mamat ni paling tinggi ke atas. Tengok saya zoom Mamat ni paling tinggi. Tapi sekarang 3 bulan kemudian, nampak saya punya dah ranking dekat atas. Jadi kita tengok dekat Google, yang naik atas sekali adakah website ataupun adakah video. Kalau video yang naik atas sekali, anda ada potensi untuk beat Mamat ni. Kita akan tengok Mamat ni, apa benda keyword yang dia pakai. Okey, contoh, saya akan tengok Mamat ni dan saya hanya akan ambil keyword apa yang dia pakai saja. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, untuk anda naikkan ranking anda kat YouTube, anda pergi pula dekat carian Google ni, anda pergi kat bahagian video.
Okey. Nampak sebelum ni saya tak ranking kat atas sekali. Sebelum ni video saya tak wujud. Tapi sebab saya tahu macam nak main SEO, saya tahu macam nak main Google, saya memang boleh pecut dalam masa 3 bulan saja. Dalam masa sebulan juga saya dah beat dia. Jadi kalau dekat bahagian video ni, YouTube tak banyak. Video-video yang keluar adalah nampak video Facebook, video website, kan? Jadi anda tengok bahawa sebenarnya anda boleh menang dekat situ. Dekat cara ukur grade rumah. Ataupun kita tengok contoh lagi. Cara buat FB Ads. Contoh, ini adalah keyword yang kalau orang nak cari jumpa training saya. Sebab saya salah seorang Facebook certified trainer. Oh, jadi kita tengok kat sini. Power ni. Kita tengok kat sini Okay. Jadi kita tengok siapa yang ranking kat atas sekali. And then kita kaji kompetitor ni, kita tengok kita boleh beat dia ke tak. Kalau kita boleh beat, kita masuk line. Kalau kita tak boleh beat, kita kena tukar perkataan lain. Contoh, kita main dengan Facebook Ads. Okay. Bila anda tengok keyword tu tak berkesan, dah ramai kompetitor. Anda tengok dekat Google Suggest ni, tengok saya zoom Okay, dia akan recommend apakah keyword-keyword lain yang anda boleh guna. Okay, jadi kita akan cuba main dengan keyword lain. Okay, cara buat Facebook Ads, guna phone contoh. Alamak, slow pula. Okay, guna phone. Kita cuba tengok. Okay, kita tengok boleh beat ke tak boleh. Kalau kita boleh beat, okay. Nampak, saya punya dah naik ranking atas. Sekejap. Saya rasa salah keyword. Ada satu keyword yang saya dah pilih, memang saya punya dah naik atas. Untuk benda ni lah. Okay, itu satu. Dan itu nombor 2. Nombor 1, kita tengok dekat bahagian Google. And then nombor 2, kita tengok kat video untuk kita ranking. Sebagai contoh, saya punya kalau ukur pagar rumah, ukur grade rumah, semua saya punya dah ranking nombor 1 lah. Kalau you tengok sini lah, cara ukur pagar rumah. Ataupun kalau you type pasang pagar rumah. Jadi saya punya memang ranking semua dah nombor 1 lah, lebih kurang. Okay, ataupun cara ukur fencing. Okay, itu 2. Yang ketiga, dekat bahagian SEO ni, untuk naikkan SEO, anda kena pandai adjust dekat bahagian description. Okay, saya tunjuk contoh pula kat bahagian description. Okay, contoh bahagian description. Okay, yang ni saya tunjuk contoh. Cara menjual dengan WhatsApp Marketplace. Okay, video pendek 2 minit 43 saat saja, tetapi dia dah dibahagikan kepada beberapa section dan orang lain dah mula monetize saya punya video, padahal saya baru buat video ni tak sampai 2 bulan, Jun 28. Sebab apa video ni naik? Sebab kita tak main dekat keyword, kita main dekat description punya strategi. Dia tunjuk macam mana nak main description strategi. Description strategi kita main macam ni. Kita akan buat satu intro. WhatsApp adalah medium utama untuk kita berkomunikasi. Tetapi tahu tak apa strategi kita panggil WhatsApp marketplace strategi. Dalam video ni kita kongsi bagaimana usahawan dan seller cerdik bijak pandai menggunakan function WhatsApp, and then kita masuk iklan kita sikit, kita linkkan dekat kita punya website. Lepas tu, part section nombor 2 ni paling penting. Anda pecahkan video anda tu kepada beberapa segmen. 00 letak intro. 008 cari marketplace. 032 marketplace WhatsApp tu apa. 203 business account profile. Jadi bila orang klik, orang dah tahu apa benda yang nak cari. Kita ada banyak konten dekat dalam 10 minit, 3 minit, kita bahagikan. So tengok contoh bila orang tengok video, dia nak pergi terus kat long tail strategi. Tekan 220, dia terus pergi 220. Jadi kita mudahkan flow penggunaan dekat bahagian konten. And then kita masuk iklan. Lepas tu kita hantar dia pergi konten yang lain, hantar pergi konten yang lain, masuk iklan sikit, hantar lagi pergi konten yang lain, and then you punya ranking akan mula naik atas. Ini kalau kita main dengan SEO dan kita main dekat konten di sisi bawah, kita boleh masukkan juga bahagian tag, kita boleh masukkan juga hashtag. Okay, saya harap penerangan saya serba sedikit tu menjawab soalan daripada Coach Zul tadi. Power lah guys. Siapa rasa power tadi kan? Komen power. Alamak, dahsyat betul lah. Aduh, hai, ada lagi benda yang saya sendiri pun tak buat lagi ni. Ni yang kita panggil. Kita panggil cikgu Google terus lah kan. Orang-orang yang power dalam SEO ni, power dahsyat kan. Thank you guys kan. Alhamdulillah, very good.
Okay guys, siapa nak belajar SEO lagi dengan Coach Amel ni? Coach ada benda nak cerita ni. Kan, kalau siapa-siapa nak belajar lagi dengan Coach Amel ni, sebenarnya guys, kita boleh berjumpa lagi dengan Coach Amel ni. InsyaAllah. Tapi yang tu kena hadir dalam satu program tu lah. Dia ada seminar nak pandai marketing. Nanti hujung-hujung nanti kita jemput lah kan rakan-rakan yang nak join. Yang mungkin yang tu dia khas untuk Kingdom of Google. Jadi Coach Amel akan cerita macam mana segmen pemilihan keyword yang betul. Macam mana nak tanam, nak tulis apa tu kat situ supaya dia trigger dalam Google dan akhirnya orang search dan jumpa anda dengan mudah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau Coach Zul pun belajar dengan Coach Amel, Coach Zul harap semua sekali akan ambil lah peluang untuk belajar dengan Coach Amel ni. Kingdom of Google tu 2 jam belajar tentang SEO bersama dengan beliau. Saya rasa anda akan dapat satu benda yang cukup wow, cukup hebat, terus boleh buat sebab benda ni sangat-sangat senang je guys. InsyaAllah. Dan Coach Zul pun dah mula ada beberapa keyword yang memang famous dan orang search dan SEO tersebut menjadilah alhamdulillah. So itu di antara terima kasih lah kan. Ucapan terima kasih saya kepada Coach Amel kerana banyak mengajar, kerana banyak memberi tunjuk ajar tentang keyword-keyword SEO itu sendiri. Ni perkenalkan guru saya. Kurangnya. Dalam sesuai nak pandai marketing tu nanti, Coach Zul pun akan ajar juga macam nak buat konten kalau siapa yang takut nak live. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Segmen tu kita kongsi macam mana berani live. aku promote dia promote aku pula. La ilaha illallah. Tak kurang macam-macam modul pada ketika tu Itulah kalau kita kata dalam convention kita tu macam-macam boleh belajar lah. And then benda tu belajar 1 whole day 2 hari kan Mel kan? Kita 2 hari 1 malam jadi 7 2 hari 1 malam, kemudian belajar 7 modul, ada Kingdom of Google, berani live. Jadi anda actually bila masuk dalam kelas tersebut boleh buat apa yang anda inginkan lah, yang anda tanya. So malam ni jangan putus asa guys, buat dulu channel anda, cuba masukkan dulu video dan cuba follow step by step tersebut. Buat dulu, tak ganah-ganah lagi pun tak apa, tak edit dalam Canva lagi pun tak apa. Yang penting anda dah mula upload anda punya video-video dalam YouTube dan continue dengan anda punya perjalanan anda insya-Allah. Okey Mel, ada lagi tak Mel yang lain-lain punya yang kita boleh ceritakan sedikit? Mungkin kita bukakan peluang sedikit lah sebab lepas ni topik terakhir ni paling best. Yang ni saya dengan Coach Zul akan share tentang macam mana nak monetize. Woi, dahsyat. Kita akan share tentang macam mana nak monetize. Sorry saya nak kena off screen share ni jap. Okay. Sebelum kita masuk monetize mungkin kita boleh buka peluang sikit Coach Zul. Dia nak tanya sikit-sikit tentang apa yang kita dah kongsikan, dah 4 topik. Ada soalan tu dia tanya macam mana nak elakkan daripada copyright tu Coach Amel. Okay, sebenarnya pasal copyright ni you guys dah tak perlu fikir sangat dah sekarang because bila you upload je video tu masuk dalam YouTube ada algoritma di sini, dia masa dia dalam processing tu dia akan automatic detect ada copyright ataupun tak. Bila ada copyright terus tak boleh masuk. Copyright ni as simple as kalau you masuk lagu pun, contohlah saya Sabtu hari saya ada buat video mengenai TikTok ads punya, saya ada buat kelas TikTok ads. Saya nak upload kat YouTube tak boleh. Sebab dalam kelas tu trainer tu ada menggunakan lagu I Believe I Can Fly. Tak lepas. Aku pernah live dengan Coach Syahril kelas YouTube lah kan. Dia masa rehat tu dia pergi pasang pula lagu Faizal Tahir. Gemuruh jiwa Allah. Terus kena ban. Ya, betul. Satu tu tak boleh buat apa. Aduh sayang betul kan. Jadi berhati-hati dengan konten copyright. Orang lain punya copyright guys. Buat konten sendiri. Buat music janganlah music sendiri tu susah sangat. Maksudnya jangan adalah lagu yang anda membuat bunyi api tu, yang tu tidak boleh copyright lah, dari mana-mana pun tak boleh nak mengaku tu bunyi dia. So gunakan konten yang original. TikTok kan, dalam convention tu juga TikTok pun boleh belajar juga Coach Amel. Kita akan belajar jadi juga. itu di antara satu peluang lah.
Subhanallah, hebat sungguh, hebat sungguh. Tak apa, tak ada masalah. Okay, Mel, sekarang ni dah pukul 10 ni, kita nak masuk sikit pasal siapa nak tahu macam mana nak monetize dalam YouTube, nak dapat duit daripada Google pula ni. Ini segmen-segmen yang mungkin ditunggu dan orang kata topik dalam pelajaran YouTube asas kita yang terakhir pada malam ini, macam mana nak monetize. Gitu guys kan. Allah, ramai dah nak tahu macam mana nak join kelas tu. Sabar guys, sabar. Kelas tersebut harga RM50 je untuk 2 hari 1 malam. Gila kalau tolak ni, memang teruk sungguh lah. Kalau tolak memikir lagi, nak masuk ke tidak. Guys, come on guys. Belajar banyak-banyak ni. Kalau kelas TikTok sahaja pun rasanya dekat RM50. Belajar Google saja, jangan ceritalah, bukan 50 lah. Cerita tentang SEO ni biasanya ratus-ratus. Nak belajar berani live, nak buat live, kalau pergi ke mana-mana, belajar asas saja pun dah RM50. Jadi kita nak tahu macam mana nak monetize dekat dalam YouTube. Okay guys, tarikh dia kita punya seminar nanti 11 hingga 12 September. Okay, 11 hingga 12 September, hari Sabtu dan Ahad guys. Okay, pukul 9 pagi sampai pukul 10.30 malam. Dan malam tu kita tak ceritakan kita punya daripada master trainer, tak ada. Tapi malam tu kita jemput yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah untuk memberi dorongan kepada kita macam mana nak tarik magnet rezeki tu supaya closing kita lagi wow, closing kita lagi power. Tu cerita sedikit sebanyaklah. InsyaAllah. Muka surat kedua, Mel. Jap. Nampak tengah share screen tu. Ini dia. Ni dia seminar dia. RM39 ni tak ada recording. Coach rasa anda ambil yang ada recording lah guys. Okay? Ambil yang ada recording. Kod-kod lah pada ketika itu kita tak berapa ada masa ke apa benda ke kan. Topik dia memang best gila. Kita memang dah screen dan banyak kita remove benda-benda yang tak penting pun. Dan sekarang ni kita ambil pada pelajaran yang cukup-cukup bermakna yang boleh menjadikan anda punya business lebih valuable dan lebih trigger pelanggan anda, lebih senang untuk anda buat branding. Senang lah kan, ada orang belajar nak buat sales, ada orang nak buat marketing, ada orang nak buat tarik agent. Jadi anda perlu belajar everything. Kita ada magnet marketing, Kingdom of Google, Berani Live. Rahsia 1 kes hari ni daripada Sir Dharma. Mungkin anda kenal influencer tersebut. Marketing roadmap, legacy business dan TikTok. Semuanya about video, it's all about branding dan ada juga yang anda boleh buat sales. Paling tidak pun tak sampai 1K sehari pun tak apa guys kan. Mungkin dalam 200 sehari ke 100 sehari pun okey dah kan. InsyaAllah. Nanti anda akan belajar dari awal bina roadmap, kemudian belajar marketing-marketing yang lain insyaAllah. Okay, right. Tak apa. Nanti kita akan terangkan macam mana cara nak buat apa ni? Nak buat pendaftaran ni melalui grup WhatsApp masing-masing kan. Semua sekali ni ada grup WhatsApp yang kita percaya anda datang ni pun daripada jemputan daripada kami punya kru, semua tim-tim marketing kita lah. Jadi anda boleh ambil peluang ni untuk mendaftar di dalam grup WhatsApp masing-masing. Okay guys, kita nak tahu tentang ciri-ciri macam mana nak monetize, okay? So catat ni guys. Untuk monetization, okay, monetize dalam YouTube dia agak berat sikit. Tapi walaupun berat, sebenarnya kita buat bisnes pun bukannya sehari 2 hari, kita buat bisnes bertahun. Jadi untuk monetize kita tak perlu tergopoh-gapoh, terburu-buru nak kejar. Kan? Sebab kita perlu dapatkan ni time frame yang pertama, anda dapat dulu 100 subscribers terlebih dahulu. Okay, kemudian anda teruskan journey anda sehingga 1000 subscribers. Bila anda dah dapat 1000 subscribers tu, maka itu anda punya KPI monetize dah pun tercapai. 1. Dan dia juga perlukan satu lagi jumlah ataupun jumlah tontonan. Apa kita panggil? Jumlah kredit, jumlah jam tontonan. Ditonton anda punya video, semua video-video dalam anda punya channel ditonton sebanyak 4,000 jam. Dan semua 4,000 jam ini mestilah without strike ataupun without copyright. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, without copyright.
Jika anda ambil yang copyright, salah eja ni, copyright, RIG hash. Without copyright content ya. Content original. Sebab tu kita nak ajar anda berani live. Sebab tu kita nak ajar anda SEO. Kita nak ajar anda macam mana nak buat konten-konten yang original tu. Yang ini supaya anda dapat jam 4,000 tu semua yang clean, yang boleh dapat monetize. InsyaAllah. Sebenarnya dua ni je. Okay, yang ini without copyright ini yang ketiga lah. Okay, yang ketiga. So anda berhati-hati dengan elemen monetize sebab ramai sangat yang suka Mel. Kalau kita tengok buat TikTok, dia suka dan dia upload ke dalam YouTube. Kononnya nak monetize. Sebenarnya video tersebut unmonetize, tak boleh monetize. Okay. Dan macam mana Google akan bayar kepada anda? Google akan bayar kepada anda. Anda kena buat account satu lagi, nama dia lah. Ni Google nak bank in kepada anda. Nama dia AdSense. Nanti anda dapatlah ni benda ni, Google AdSense. Anda kena buat account dan anda boleh letakkan anda punya bank anda dekat dalam ni. Kemudian Google akan bank in kepada anda setiap 100 USD. 100 USD je, 100 USD betul. 100 USD dia akan bank in. Dia akan bank in kepada kita. Ini yang best, guys. Kalau kata dapat setiap bulan 100 USD semua nak kan? Siapa nak 100 USD sebulan? Sejuk-sejuk je, tak buat apa pun. Kita hanya siapkan konten kita untuk kita punya branding. Tapi tiba-tiba dapat duit daripada Google 100 USD. Wow, best kan? Siapa nak komen? Nak coach? Siapa nak 100 USD sebulan? Jadi anda memang kena prepare benda ni dari awal. Sekarang dah kena belajar siapkan konten sendiri. Sekarang dah kena belajar nak pitch depan kamera. Sekarang nak kena belajar tentukan SEO anda. Sebab ramai orang tak ambil peluang dalam SEO ni. Kalau kita tengok tadi keywords Google suggest, Masya Allah banyak tuan-tuan dan puan-puan. Berjuta-juta traffic datang daripada Google. Sebab apa? Sebab memang Google di antara platform terbesar berbanding dengan lain-lain. Social media tak sebesar Google, TikTok tak sebesar Google, IG dan sebagainya. Itu konten media sosial. Yang ini kita bercerita tentang konten Google. Bukan kata social media tak penting. Social media penting untuk kita advertise diri kita. Kita cari pelanggan. Tapi dalam Google ni, pelanggan yang cari kita. Itu yang paling utama sekali yang kita nak tahu adalah tentang siapa pula duk menconteng arang di whiteboard cikgu ni. Okay guys, yang ini boleh screenshot guys. Siapa-siapa nak screenshot silakan. Siapa dah screenshot komen done screenshot. Komen done pun tak apa. Simpan dalam telefon sendirilah. Simpan telefon sendiri insya-Allah. Okay, simpan sendiri dalam telefon anda. Coach bilang sampai 3 je. 3, 2, 1. Okay, nice. So, itu sedikit sebanyak untuk monetize. Dan jom kita tengok sedikit account monetize macam mana. Okay. Account monetize membenarkan anda buat sebarang konten yang dibenarkan oleh Google. Apa jua video yang anda upload dalam Google, nampak tak? Monetization. Kita boleh on kan. Ni banyak, ada juga yang saya off kan dan ada yang saya on kan. Yang off ni sebab apa? Kadang-kadang sebab ada copyright itulah. Kita tak nak benarkan YouTube ban kita punya channel, kita tak nak benda tu. Jadi benda yang tak boleh monetize kita off kan, benda yang boleh monetize kita on kan. Orang datang, kemudian akan adalah iklan daripada Google dulu. Coach Amel, kadang-kadang Mel, bila kita buat monetize ni, ya kadang-kadang dia mengganggu kita punya konten. Apa pandangan tuan berkenaan dengan gangguan masuk iklan Google tu kepada penerimaan audiens lah dekat luar? Contoh dia nak belajar, contohlah nak belajar Canva dalam salah satu video dalam saya punya YouTube tu. Tiba-tiba alah ada pula iklan. So apa pandangan coach tentang benda ni? Okey, pandangan saya okey. Dia sebenarnya dari sudut monetization Coach Zul dan juga semua peserta dia bergantung kepada anda sendiri. Okey. Contohlah anda buat konten. Okey. Bila anda buat konten anda cerita pasal barang baby contoh ataupun cerita tentang macam mana nak pakai tudung bla bla bla. Jadi Google dia akan capture bila anda start monetize, dia akan capture kompetitor anda punya iklan yang akan masuk dekat dalam video anda.
Even saya sendiri blog saya punya website sebulan ada lebih 50,000 ke 100,000 orang masuk website travel. Saya ada travel agency saya sendiri dan juga saya ada media travel saya sendiri. Jadi ada macam saya untuk travel saya tak prefer untuk monetize dekat website. Tapi kalau dekat YouTube saya tak kisah sangat. Sebab dekat website saya tu saya ada masukkan package saya. Saya tak nak orang lari daripada saya punya package. Tapi terpulang kepada anda. Macam mana tema yang anda buat untuk YouTube anda? Ada orang memang dia jual barang baby tapi YouTube dia purely digunakan untuk tarik traffic. Untuk tarik traffic. Jadi it's okay untuk monetize. Tetapi ada orang YouTube dia juga dia gunakan untuk promote barang dia. So masa tu anda kena buat keputusan. You guys nak guna YouTube untuk monetize atau you guys nak guna YouTube untuk naikkan branding anda, produk anda, bisnes anda. Masa tu anda dah kena start fikir. Jadi bagi saya, pendapat saya lah, personal pendapat saya, untuk sesiapa di antara anda yang mungkinlah anda bising, kenapa saya tak dapat 1,000 like lagi? Kenapa saya tak sampai 10,000 like lagi? Bla bla bla. Tak apa, sebab mungkin anda gunakan YouTube, purpose dia bukan untuk monetize. Anda monetize dengan menggunakan YouTube video anda untuk jualkan barang sedia anda, ada anda sendiri. Ada orang dia guna YouTube untuk monetize untuk personal dia sendiri. Okay, jadi bergantunglah anda nak guna untuk website traffic atau gunakan YouTube ni untuk buat sales. Macam saya lah personally. YouTube pagar saya tu kan. Saya memang tak monetize lagi tapi saya tak kisah because dengan video-video saya gunakan pagar tu seminggu saya boleh bawa masuk Sabtu Ahad saya boleh dapat kat cash kat tangan saya 40,000 50,000. Hanya menggunakan video-video tu. Jadi kalau saya monetize pun saya boleh dapat berapa $300 je sebulan. So, lagi efisien saya menggunakan YouTube saya untuk purpose tu. Berbanding kita guna untuk purpose monetization. So, be clear on what are you going to be using your YouTube for. Okay, itu pendapat saya. Betul. Saya pun setuju dengan Coach Amel. Sebenarnya bila kita letak satu konten yang memang orang nak tahu, alah sekadar lintas kejap iklan apa salahnya guys. Kan memang orang pun dah biasa dah dengan benda tu. Sekarang ni bila masuk YouTube je mesti ada iklan sekejap. Jadi guys, anda tak perlu kisahkan dengan benda tu. Yang penting ada ketikanya orang tengok full kita punya video ataupun iklan tu dan Google akan monetize. Monetize jadi duit ataupun tidak itu cerita nombor 2. Yang kita tahu kita dah ada satu platform income pasif kita daripada Google. Itu penting guys. Kan? Itu penting. Jadi kalau setakat kita punya konten tu memang betul-betul orang nak tengok, biarlah orang tengok sekejap iklan daripada Google tu. Tu memang hak Google lah untuk beriklan. Kan? Hak kita jaga konten kita. Dan hari ni saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau buat konten tu, bagi konten yang betul-betul best. Supaya walaupun orang tengok iklan tu, orang tak terasa rugi sangat. Tengok kita punya video tu, dia rasa wow, best gila lah video ni. Dan dia nak follow lagi, nak tengok lagi. So daripada situ anda boleh gain duit daripada Google, insya-Allah. Kan? Alhamdulillah. Selalu saya cepat-cepat skip iklan. Tak apa, it's okay. Kan? Kan boleh skip kan? Ada orang boleh skip, ada orang tak boleh skip. Sebenarnya dalam Google banyak segmen monetization ni. Ada kita boleh set user tu boleh skip. Ada ketikanya kita juga boleh set iklan tu tak boleh skip, unskippable. Nanti bila anda dah monetize nanti anda dapatlah semua feature-feature. So anda boleh select guys. Anda boleh pilih dan anda boleh tentukan apakah jenis iklan yang boleh keluar dekat anda punya video tu nanti, insya-Allah. Tak apa, it's okay. At least anda tahu, monetize rupanya kena capai 1,000 subscribers. Monetize kena capai 4,000 hours. Buat yang tu dulu guys. Buat yang itu dulu, capai yang itu dulu. Sebab tu coach kata tadi, jangan terburu-buru nak monetize. Kadang-kadang kita belajar ni kita cepat nak hasil. Hari ni buat bisnes, esok terus nak jutawan. Sabar. Benda ni bukan tanam toge. Pagi rendam, petang dah boleh makan. Bukan toge guys. Benda ni dia main dengan masa. So sekadar kita buat bisnes pada hari ni, kita lengkapkan konten kita, kemudian day by day, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Bila kita sediakan konten-konten berkualiti tersebut, orang akan akses kita punya Google. Orang akan jumpa dekat SEO kita. Dan bila SEO kita tu kencang dekat dalam laman Google, maka di situlah kita akan merasai nikmatnya orang datang cari kita. Siapa nak macam tu guys?
Siapa nak? Dia nak sangat. Orang datang cari dia. Sekarang kita terhegeh-hegeh tahu cari klien. Kau nak tak beli produk ni? Kau nak tak jadi ejen aku? Kita yang duk cari dia. Bayangkan satu hari nanti mereka pula cari kita. Sangka ni Coach Zul ke yang mengajar copywriting tu ya? Saya jumpa coach dekat Google. Ui, rasa bangga lah man. Rasa macam best je kalau macam ni. Tiba-tiba orang call kan. Tiba-tiba orang tanya, dari mana tuan dapat saya jumpa ni melalui carian dekat Google. Allahu Akbar. Rasa macam, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau anda walaupun jadi agent, walaupun jadi stokis, walaupun jadi dropship, tapi anda boleh monetize, anda boleh manipulate SEO dalam Google tu. Bila orang search, orang jumpa dengan anda. Memang satu pengalaman yang cukup best bagi seorang usahawan online, usahawan digital. Kita rasa puas sangat. Kita dah belajar everything dan sampai satu ketikanya kita kuasai Google. Saya letak, Coach Amel, saya letak Google ni di antara yang paling tinggi lah daripada aras media sosial, marketplace. Saya selalu letakkan Google ni yang paling tinggi. The best lah, the outstanding Google lah. Sebab Google orang cari. Dia nombor 2 kalau saya boleh letak maybe Shopee lah. Orang pergi ke Shopee sebab nak membeli. So bila orang search dia nampakkan kita punya produk-produk yang kita jual. Tapi Shopee ni dia terlalu menjual. Dia tidak ada elemen branding, konten pun tak banyak sangat. Jadi orang nak beli, mungkin hari tu dia beli produk kita, boleh jadi dia nak repeat nanti dia beli produk orang lain pula sebab dalam Shopee penuh dengan maklumat. Jadi guys, Shopee pun kita kena ada, Facebook pun kena ada, IG kena ada, TikTok pun kena ada dan YouTube ataupun Google kena kuasai. Barulah kita rasa sangat-sangat best sangat. Bila buat bisnes, branding kita hidup dalam Google, rumah kita pun ada, website dan sebagainya tu boleh go through hari demi hari. InsyaAllah. Tak perlu gopoh-gapah, tak perlu berkejar-kejaran. Relax saja. InsyaAllah. Kena semua nama sama ke coach? Yang cantiknya macam itulah. Okay? Yang cantiknya bila anda main dengan SEO dalam Google ni, kalau boleh contohlah nama saya Coach Zul. Saya mesti nak pegang brand Coach Zul ni supaya dia keluar macam ni guys. Daripada atas sampai ke bawah, tak naklah Zul Arifin yang keluar kan. Kalau boleh alang-alang nama Zul ni, biarlah Zul Arifin pun tak muncul dekat sini. Website kita, Facebook kita, YouTube kita, Insta kita, gambar kita, LinkedIn kita, Insta kita, Shopee kita, semua kalau boleh keluar dekat sini. Jadi macam mana nak keluar benda ni guys? Anda perlu wujudkan satu branding anda yang cukup kuat dalam Google supaya nanti anda pegang brand tersebut. Orang cari benda ni je, mesti anda. First page tu jangan bagi kat orang lain. Sekalipun nama dekat-dekat sama macam artis kan. Dulu saya stres dengan nama Zul tu, Coach Amel. Zul mana yang bukan saya je trainer yang bernama Zul. Zul yang paling power sekali Zul Arifin lah kan. Jadi macam mana aku nak buat supaya brand yang aku pegang. Jadi bila kita belajar, bila kita pergi fight Google, bila kita belajar Facebook blueprint dan sebagainya, baru kita faham dan menjiwai tentang dunia digital marketing ni sebenarnya senang. Cuma jangan bersepah. Dekat Google nama lain, Facebook nama lain, IG nama lain, TikTok nama lain pula. Sudah. Jika itu macam punya brand, maka merata-ratalah kita punya SEO kita. Jadi ambil satu benda ni guys, wujudkan brand anda sendiri insya-Allah. Belajar juga ni dalam seminar Nak Pandai Marketing tu, kita masukkan elemen branding pada awal-awal lagi modul kita sebab kita nak semua clear. Dia bukan jenis seminar yang saja-saja kita buat. Ni pun kalau ikut Coach Amel, ni dah penganjuran kali ketiga kita buat. Yang pertama hari tu kita buat convention digital marketing bersama e-usahawan MDEC. Masa tu 1,000 jugalah orang join. Kemudian kita ada seminar sebelum puasa hari tu dan ini seminar selepas orang kata masih lagi dalam pandemik, nak kata pandemik nak berakhir pun tidak juga, tapi ini sebahagian daripada contribution kami sebagai master trainer untuk community dengan yuran yang RM50, belajar benda yang sangat-sangat best, sangat-sangat superb, ada workbook, ada ebook, ada recording, apa lagi nak, dan kita bayar juga tu untuk yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Fadilah Kamsah tu, anda tak payah bayar. Yang itu trainer yang bayar guys. Kita nak booking slot bersama dengan beliau tu bukan satu benda yang senang. Kita pilih beberapa influencer pun kita rasa
Datuk lah yang paling kena sekali dengan kita lah. Sebagai orang yang nak buat marketing, dengan cara nak tarik rezeki tu, cuba supaya kita bersih lah, orang kata, perkataan, amalan kita, dan barulah kita dapat jaga kita punya network kita dengan klien-klien kita, nak repeat sales yang tinggi dan bisnes pun nak sentiasa meningkat, insya-Allah. Jadi sekarang ni pun dah pukul 10.20 Mel. Mungkin ada apa-apa lagi tak Mel yang kita nak cerita? Ramai yang tahu macam mana nak beli tu. Ramai yang tak sabar. Encik Ilmu harap bersabar. Kita akan beritahu semua peserta kemudian. Tak sabar-sabar Encik Ilmu kita ni. Kita memang tak nak bagi tahu dalam Zoom ni, okay? Sebab anda pun datang daripada WhatsApp group anda, jadi kami menghormati admin masing-masing. Maybe admin telah pun meletakkan link masing-masing di dalam WhatsApp group dia, jadi anda boleh registerkan di dalam link WhatsApp group tersebut. Sebab kita pun sekarang ni Mel, sedar tak sedar Mel, kita dah hampir 1,000 pendaftaran dalam seminar tersebut. Jadi bila penuh je nanti, anda takkan berpeluang lagi, anda kena tunggu bulan 12 nantilah, itu pun kalau kami ada masa nak buat convention yang sebegini rupa, without upselling, without memang kita bagilah, sebab kami community master trainer ni pun dah ada program public masing-masing. Jadi kita berkumpul gather dalam satu majlis 2 hari 1 malam, dan kita dapat penyertaan ramai sangat Mel. Kalau ada grup macam mana Mel? Contoh dia nak hantar grup dia. Itu pun satu benda yang baik, sebab saya tengok 2-3 hari ni ramai yang datang grup Mel. Sebab apa Mel? Apa kelebihan dia hantar grup ni? Bila datang grup ni, anda dapat discounted price. Kita boleh dapat beli 5 harga lain. Beli 10 harga lain. Jadi kalau nak daftar grup pun anda boleh tanya kepada admin-admin dekat dalam WhatsApp grup kita tu nanti. Sekejap lagi kita akan kongsikan. Apa lagi yang best pasal kelas 2 hari 1 malam sebenarnya. InsyaAllah. Ada beberapa soalan tambahan. YouTube video bagus. Okey, silakan. Boleh Mel. Mungkin kita jawab beberapa soalan tambahan tu. Berapa panjang, berapa lama, berapa minit, apa benda semua. Okey. Dia sebenarnya tengok pada fasa anda. Kalau anda nak cepat-cepat dapat 4,000 hours tu, anda buatlah video 1 jam. 400 orang anda dapat dah 4,000 hours tu. Tetapi sekiranya anda nak monetize, anda dah berjaya monetize, bergantung. Sebab YouTube dia akan bagi monetization tu bergantung kepada berapa lama. Sama ada orang tu tengok video anda sampai habis ataupun orang tengok sekerat jalan je. Kalau masa anda dah berjaya monetize, anda letak video panjang, orang tak habis tengok, mungkin akan ada impact sikit ke anda punya performance. Okey. Kozo, saya sambung jawab soalan lain ke? Boleh Okey, saya nak tunjukkan Mel. Silakan. Mel, saya nak beritahu satu benda yang terbaru daripada YouTube yang anda semua mesti perasan. Ini saya buka telefon ya. Dia dalam anda punya phone, ini YouTube telefon ya. Bagi mereka yang ada YouTube menggunakan telefon, anda mesti perasan satu benda ni, short. Ini juga di antara popular tools yang sedang leluasa sekarang ini, iaitu YouTube Short. Dia setanding dengan TikTok, dia setanding dengan IG Reels. Anda juga boleh buat YouTube Short anda. Apa maksud Short? Anda boleh buat video pendek macam TikTok. Jadi anda alang-alang anda belajar dalam seminar Nak Pandai Marketing nanti, belajar tentang TikTok, macam mana nak buat video TikTok, macam mana nak editing, dan macam mana nak dapatkan viewers yang ramai dalam TikTok. Sambil-sambil tu anda boleh pakai ilmu TikTok tersebut untuk anda punya create short anda sendiri. Jadi untuk malam ni saya tak ceritalah tentang short ya, saya cerita tentang konten YouTube dan SEO dan macam mana nak monetize bersama dengan Kamel pada malam ini. Sebab saya tahu jika anda hadir pada Nak Pandai Marketing nanti, anda akan belajar TikTok dan sekaligus anda buka saja create short ni, anda boleh buat TikTok anda sendiri tapi dalam platform YouTube kan. Alamak, kan tu ya, pakai background hijau ke belakang. Tadi nampak cantik je kan, ada bendera. Sekarang ni tak nampak dah punya bendera, terus nampak hijau je kat belakang tu. Tapi tak adalah tuan-tuan dan puan-puan, ni sebahagian daripada kita punya majlis ilmu kita. Mel, kita
Ada apa-apa lagi nak disampaikan? Macam mana pendaftaran tu, Mel? Oh, boleh kita Kongsikan nak sikit. sampaikan tentang macam nak pendaftaran. Saya kongsikan sedikit slides lah. Okey, saya kongsikan sedikit tentang nak pandai. Lagi sikit saya kongsikan. Okey, dalam program nak pandai marketing ni nanti, okey, sekarang ni kalau ada antara anda yang dah berminat, macam coach tu cakap tadi kita dah ada 1,000 orang. Jadi kita anytime kita boleh tutup. Saya minta anda pergi balik dekat anda punya grup WhatsApp. Okay. Pergi balik dekat anda punya grup WhatsApp yang mana anda dapat link Zoom ni tadi. Okay. Anda PM dekat admin grup WhatsApp tu. Saya percaya admin tu semua dah blast iklan sekarang ni. Anda boleh follow iklan yang ada dekat dalam grup WhatsApp anda dan boleh klik tu dan daftar terus. Kalau anda dah left grup WhatsApp ataupun anda tak ada dalam grup WhatsApp anda tolong pergi dekat anda punya WhatsApp, anda search YouTube dekat WhatsApp anda and then anda akan jumpa iklan. Dalam iklan tu confirm ada link kepada grup WhatsApp. Pastikan anda join grup WhatsApp tu sekarang dan daftar sebelum kelas ni habis. Kita punya harga kelas ni RM39 seorang. Tapi kalau beli 5 harga dia 180, cuma saya galakkan you guys beli 5 orang sekali dengan video. RM49 seorang sekali dengan video, tapi kalau beli 5 orang harga dia RM36 sahaja. Kalau anda tak pasti nak beli dengan siapa, daftar je dulu, senarai nama peserta tu boleh tukar kemudian. Beli Grab sebelum habis kelas ni. Sebab kelas ni kita cover 7 perkara utama dan kita dah susun. Okay, you tengok dekat belah biru tu, cuba zoom in sikit anda punya ni. Okay, pada hari pertama, kita akan ajar anda marketing roadmap. Okay, banyak kan, TikTok lah, IG lah. Okay, kita akan ajar anda macam mana nak buat roadmap untuk anda plan anda punya marketing. Kemudian, bisnes ni kita nak create legacy. Dia bukan sekadar kita menjual. Orang bukan sekadar nak menjual dan juga marketing. Anda bukan sekadar nak buka kedai kek. Anda nak bisnes anda ni sustainable. Kita akan cover dekat legacy bisnes tu. And then kita masuk. Coach Amel? Ya saya. Coach Amel? Ya. Ada orang kata dia tidak ada online banking. Jadi anda boleh PM admin untuk bantu anda buat registration. Admin akan bantu. Okey? Tuan-tuan, okay, silakan Coach Amel. Okey. Jadi admin boleh bantu anda. PM saja kat admin group WhatsApp. Dan admin harap anda bersedia, sebab kalau anda tak entertain peserta anda sekarang, anda yang rugi, peserta ni lari ke orang lain. Okey. Jadi tolong alert Okey. Jadi masa belah petang, hari pertama kita akan cover tentang TikTok. Segala perkara TikTok yang zero cost kita akan cover. Macam nak buat profile, macam nak buat content, macam nak buat video, macam nak viral dan dapat banyak follower kat TikTok tu kita cover. Belah malam, magnet marketing, macam mana kita nak panggil rezeki ni datang dekat kita. Apa perkara-perkara dalaman yang kita nak ni, benda ni akan dikongsikan oleh Datuk Fadilah Kamsah. Esok pagi tu, berani live bersama Coach Zul. Kalau anda rasa kelas malam ni memang seronok, bersama saya, bersama Coach Zul, kita orang akan berduet lagi pada hari kedua. Pagi tu Coach Zul berani live, petang tu Kingdom of Google, saya akan ceritakan macam mana nak set up tapak Google dekat Google sendiri supaya carian anda ranking paling atas. Salah satu testimoni kita buat Google sahaja, tak payah buat iklan lagi, bengkel kereta student kita dah penuh sampai terpaksa buka bengkel baru. Okey. Masya-Allah. Dan kita akan concludekan part nombor 7 tu, macam mana nak buat sales. Minimum 1,000 sehari. Bukan untuk anda, tapi untuk sales staff anda dan juga untuk ejen anda. Benda ni jangan join seorang-seorang. Kalau anda ada tim, panggil semua untuk datang supaya semua berada dalam page yang sama, semua dapat sama-sama buat, sama-sama kita capai income yang berterusan, bina legacy business, and then majukan diri, majukan tim kita, majukan perniagaan kita. Betul Coach Zul? Alright, Coach Zul. Betul, sangat-sangat setuju tu. Coach Zul macam nak buat spotlight Coach Zul? Coach Zul ada nak tambah apa-apa? Spotlight dah ni. Rasanya saya kurang spotlight. Rasanya betul dah ni. Okey, rasanya tak ada apa dah pun daripada kita. Saya harapkan malam ini anda dapat ilmu berkenaan dengan YouTube dan teruskan
memasukkan konten-konten walaupun anda belum belajar sepenuhnya lagi, tapi bila anda dah tahu macam mana nak upload, apa konten anda nak masuk, macam mana nak letak description, anda akan jumpa dengan function-function tersebut dan boleh explore sendiri insya-Allah. Kemudian masuk seminar Pandai Marketing nanti anda belajar macam mana nak selarikan anda punya keyword, yang pentingnya keyword, supaya memudahkan orang jumpa dengan anda dan boleh repair balik konten-konten anda tersebut. Benda boleh repair guys, buat apa nak bayar kan? Jadi tak perlu anda pergi ke kelas beribu-ribu nak belajar Google ni mahal. Kami ambil certification habis 2,000 seorang. Kalau gagal, ulang untuk ambil certification tu RM600 untuk exam je. Belajar balik guys. Facebook pun samalah, tapi kita untuk yang kali ni memang kita perasan tak ada Facebook. Jadi ada juga yang tanya, coach Facebook tak ajar ke? Kami kata Facebook dah ramai buat kelas. Ada orang buat kelas RM10, ada orang buat kelas RM50. Jadi kita ajar benda yang lain lah. Yang pertamanya, anda kena belajar macam mana nak membina roadmap bisnes supaya anda kerangka nak besarkan lagi bisnes, macam mana nak ambil agent, macam mana nak support, macam mana nak pastikan anda punya klien setia dengan anda. Anda juga kena belajar magnet marketing, macam mana nak bersihkan amalan-amalan kita. Kadang-kadang disebabkan jiwa kita ni yang tak berapa nak bersatu dengan unsur-unsur yang patut kita gunakan di situ, kita mungkin boleh remove. Mungkin ada sebahagiannya, banyak sangat tips akan dikongsikan oleh Datuk pada malam tu. Saya dah bagi tahu Datuk pun dah bertahun-tahun dah dengan kita dan ambil modul tu je. Saya tak bagi topik lain kepada Datuk. Datuk pun dah famous sangat dengan magnet marketing dia tu, insya-Allah. Kemudian esoknya kita akan belajar berani live supaya anda semua mampu tampil untuk live di Shopee, di Facebook, di YouTube, di TikTok, supaya anda sedar tentang apa yang anda cakapkan, kan? Kita bukan artis. Artis tak apa guys, dia keluar hari-hari dekat TV, dia ada nama. So kalau katakan Fazura jual tudung 10 minit dapat 2.6 juta, kita tak mampu buat macam tu. Tapi sekurang-kurangnya kita tak dapat 2.6 juta, dapat 2,600, cukup dah, kan? InsyaAllah itulah benda yang kita nak. Kita tidak ada nama dalam industri ini, tapi kita nak menyertai nama tersebut, insya-Allah. Jadi coach tutup group chat supaya ramai yang komen, sat lagi masuk macam-macam dekat situ. Jadi rujuk dalam WhatsApp group dah, dan jumpa kembali Coach Zul dengan Coach Syamil, insya-Allah. Dan kita harapkan selepas ini ada satu lagi, mungkin Coach Syamil pun free, mungkin ada lagi kawan-kawan kita yang free. Kita sekarang ni sedang buat seminar cuma untuk beri ilmu terlebih dahulu sebelum datang ke seminar nanti. Yang lepas kita buat WhatsApp, ada zero cost marketing. Malam ni kita buat YouTube. Kemudian lepas ni kita akan buat maybe lah. Ni saya tak tahu, Ni maybe lah. Kita akan pilih di antara dua ni. Maybe Canva, maybe copywriting. Kita sedang pilih. Yang mana lebih membantu anda. So saya harapkan anda stay tune dalam grup anda. Jika nampak saja ada lagi seminar percuma, jangan lepaskan peluang untuk join, insya-Allah. Kan, join 39 kalau tak ada duit, join 49 jika nak recording, join berlima jika anda nak sponsor anda punya tim anda dan siap dengan recording sekali. RM180, sangat-sangat murah guys, insya-Allah. Jadi sebelum kita berakhir, jom kita bergambar. Ada request untuk bergambar, minta maaf. Itulah kita nak kena bergambar. Jom guys, anda boleh onkan kamera anda, boleh screenshot, letak dalam media sosial, letak dalam Facebook anda dan sebagainya. Kita nak screenshot gambar-gambar bersama dengan anda sebagai kenang-kenangan kita bersama di sini, kan, pada malam merdeka yang penuh indah ini. Insya-Allah kita doakan sama-sama kita punya rezeki kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, network yang ada pada malam ini, insya-Allah. Okay, ready guys? Dalam kiraan 5, kita bagi 5 saat untuk anda onkan kamera anda untuk bergambar. Nanti admin akan hantarkan gambar-gambar ini ke seluruh WhatsApp group yang ada, insya-Allah. Semua tu adalah kru kami dan insya-Allah anda kena make sure seminar Pandai Marketing. Jika anda tengok seminar lain, tak ada gambar Datuk Fadilah Kamsah, tak ada gambar Coach Zul, tak ada gambar Coach Syamil, itu bukan seminar dia. Seminar yang anda join adalah seminar Pandai Marketing, insya-Allah. Okey, jom. Mel. Dah nampak ke Mel? Okay, saya screenshot nampak. Alright, nampak semua dah ready ni. Okay, jap. Letak best sikit guys. Best sikit, senyum sikit, letak love ke apa ke. Okey, silakan. Okay, sebentar.
Okay. Oh, kita ada 27 muka surat Fausul. Kita ambil yang ada gambar je, man. 1, 2, 3. Cantik. Okay. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahsyat betul dia punya bunyi tu kan. Alright, done. Bunyi screenshot tu. Aku trigger betul dengan bunyi screenshot tu. Kita ada 6 page je yang ada gambar. Masya Allah, Masya Allah. Okay, yang tak ada gambar tu mungkin ada halangan dia yang tersendirilah. Mungkin, insyaAllah. Okay, jadi mungkin kita boleh tamatkan sesi kita, Coach Zul. Boleh, insyaAllah, Mel. Jadi Silakan. kita ucapkan terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Kita dah onkan mikrofon setiap orang. Mungkin nak ucapkan terima kasih, goodbye ke, salam merdeka ke, apa benda ke kan? InsyaAllah. Assalamualaikum. Depends pada you all semua, dan bila you dah bina ataupun dah menarik ramai audience minat untuk lepas dalam campaign. Sama-sama. Jumpa lagi. Daripada 1 jam lah bersama-sama dengan penonton-penonton. Kita pada malam ni alhamdulillah. Alright, jumpa lagi guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak.